guys. Guess what? Hari ni kita nak membincangkan pasal satu topik. Cuba teka. Apa topik kita hari ni? Gout. Gout? Yang mana satu yang gout? Yang bengkak-bengkak kaki tu ke? Ke yang mana? Yang orang cakap belah-belah, lepas tu buat keluar benda putih tu. Tu ke? Yep, that's gout. So let's dive into more details about gout. So gout, apa sebenarnya gout ni kan? Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa ada orang yang kena gout? Kenapa ada orang macam relax je, tak kena pun, tak pernah pun sakit gout ni? So gout terjadi bila mana terdapatnya excess of uric acid dalam badan. So uric acid tu dah terkumpul dalam badan tapi tak dapat nak dikeluarkan. Kenapa jadi macam tu? Uric acid ni terjadi daripada proses breakdown of purine. So mesti korang tanya kan, purine apa benda tu kan? Tak pernah dengar pun, macam mana boleh ada dalam badan kan? So purine adalah a natural substance yang mana boleh ditemui dalam makanan seperti daging merah. So daging kambing, daging lembu, daging kerbau pun boleh lah. Ada juga dalam setengah makanan laut seperti sotong, udang, apa lagi kerang, ketam, makanan-makanan bercengkerang, dan juga dalam ikan. Biasanya tak banyak level of purine dalam ikan ni, tapi sesetengah ikan, terutamanya ikan sardin dengan ikan bilis, level of purine ni dia tinggi sikit daripada ikan-ikan yang lain. So bila purine ni masuk dalam badan kita, dia akan di breakdown menjadi uric acid. Biasanya uric acid ni akan dikeluarkan oleh buah pinggang. Tapi kalau dah terlampau banyak, buah pinggang tak mampu nak keluarkan, jadi dia pun berkumpul lah di sesetengah tempat. Tempat yang biasa berkumpul adalah seperti sendi. Biasanya kat bawah lah. Korang tengok kan, biasanya dekat buku lali, dekat ibu jari kaki, dekat lutut pun ada. Kadang-kadang naik atas sampai dekat siku, sampai kat ibu jari tangan ataupun sendi-sendi di pergelangan di what do you call this, knuckles kan. So siapa yang kena gout ni? Macam korang cakap, A kena gout, B tak ada apa pun, relax je. So let's dive into epidemiology, iaitu kajian macam siapa yang kemungkinan besar akan mendapat gout. So dari segi kajian throughout medicine-nya, kita dapati lelaki pertengahan umur, iaitu umur 40 tahun ke atas, lagi tinggi risiko untuk mendapat penyakit gout. Dan seterusnya seperti orang yang mengalami masalah buah pinggang, sebab dia tak dapat nak bersihkan uric acid tu daripada sistem badan kita kan. So dia macam lebih senang untuk berkumpul uric acid dalam badan, sebab tu dia mudah lagi nak dapat gout. Seterusnya adalah golongan perempuan yang dah menopause. Sebab sebelum you menopause, you ada protective mechanism by your estrogen. So sebab tu kita jarang tengok perempuan ataupun makcik-makcik yang sebelum menopause kena gout. Kebanyakan yang kita tengok adalah pakcik-pakcik yang dah berumur 40, 50 tahun, 60 tahun datang dengan gout Type 5 yang mana kita panggil bengkak di sekeliling joint you tadi. So bila dah jadi macam tu, apa korang expect? Mestilah sakit kan? Nampak macam sakit gila je. Orang cakap kalau kena kain atas tempat gout tu pun dah macam nak menjerit sakitnya. Memang macam tu lah. Memang gout ni boleh katakan sangat sakit lah. I tak pernah ada pengalaman kena gout, so I tak tahu. Tapi based on my previous patients, tak boleh nak sentuh pun. So apa lagi simptom-simptom gout selain daripada sakit ni? Dia bengkak. Biasanya sangat bengkak dan merah dekat kawasan sendi-sendi tu kan. Kalau dekat ibu jari kaki ataupun dekat pergelangan kaki, buku lali, macam sampai tak boleh nak jalan lah sebab bengkak sangat dan sangat sakit. So apa kita nak buat kalau sakit macam tu? First thing, jumpa doktor. Jangan takut jumpa doktor. Kalau sakit macam tu, kalau korang biarkan, memang merana lah. Kenapa nak sakit? Jumpa je doktor. So datang hospital, jumpa doktor. Biasanya doktor akan check dulu sama ada betul ke ni gout.
Sebab dia ada satu lagi keadaan yang dipanggil pseudo gout. Dia nampak macam gout tapi dia bukan gout. So treatment dia lain. Tapi tak apa, kita abaikan part tu. Kita fokus pasal gout dulu. So macam mana nak tahu ni betul ke gout ataupun bukan gout? Biasanya kita cari kita nak diagnose pesakit, kita boleh guna clinical diagnosis ataupun guna investigation macam blood test ke, x-ray ke. So cara yang paling senang biasanya doktor akan guna clinical diagnosis. Clinical diagnosis ni kita tengok simptom apa yang ada pada pesakit tu kan. Kan dah cakap tadi, sakit dekat ibu jari kaki, dekat buku lali. Sakit dekat ibu jari kaki tu kita panggil sebagai classic symptom. Yang mana macam boleh katakan kalau you sakit ibu jari kaki tu, kemungkinan besar you memang kena gout. So kalau sakit ibu jari kaki, merah, bengkak, sakit yang tiba-tiba datang. So sebelum ni tak sakit pun, tiba-tiba bangun tidur pagi ni, alamak sakit lah, sakit gila, tak boleh nak jalan langsung. Tu kita terus diagnose sebagai gout. Kalau kita macam tak sure lah, macam ada kat sendi-sendi lain kan, macam nampak macam gout tapi boleh jadi benda lain tak? So kita akan buat blood test. So blood test, satunya kita check uric acid. So uric acid ni kalau orang yang ada gout, dia akan tinggi. Kan dah cakap tadi kan, sebab apa terjadinya gout? Sebab uric acid tu dia terkumpul dalam badan. So dia akan jadi tinggi. Tapi kadang-kadang dia during acute attack ni, semasa you sakit tu, dia boleh jadi rendah. Tapi tak apa, leave that part to doctor. Doctor will figure that out. You just pergi jumpa doktor je. Lepas tu, daripada second investigation, kita boleh buat x-ray. X-ray kat sendi-sendi yang sakit tadi. So, apa yang kita nak tengok dalam x-ray tadi? Dalam x-ray tadi, kita akan nampak kristal. Monosodium urate crystal. Crystal ni dia macam bentuk jarum macam tu. So kita tengoklah dekat x-ray tu ada tak bentuk-bentuk jarum yang macam tu. Kalau ada, kemungkinan besar ni adalah gout. Kalau kita tak dapat nak diagnose lagi daripada dua cara tu, kita boleh buat joint aspiration. Joint aspiration ni yang korang kata tu lah, yang cocok dekat tempat yang sakit tu. Kita ambil sikit je sampel. Sampel tu kita hantar dekat lab. Tengok, sekali lagi nak tengok ada kristal tu ataupun tidak. Doktor, kalau saya ada sakit gout, apa makanan yang saya kena prevent? This is the best part. Malaysian suka sangat kan pantang larang apa nak buat bila kena gout. So, macam yang saya cakap tadi, makanan-makanan tertentu mempunyai level of purine yang tinggi. So, makanan-makanan ni kalau boleh, cuba elakkan. Ataupun kurangkan kalau tak boleh elakkan. So, kurangkan makan daging merah, kurangkan makan seafood, kurangkan makanan-makanan lain lagi lah yang mengandungi high of purine. Kadang-kadang dalam sayur pun ada juga purine yang tinggi. Contohnya sayur bayam, sayur cauliflower tu pun mempunyai, and mushroom, dia punya level purine tu lagi tinggi lah daripada sayur-sayur yang lain. Okay, sekarang ni kita move on pula to part of treatment. Macam mana kita nak rawat sakit gout. So sakit gout ni, treatment dia ataupun rawatan dia ada dua jenis. Satu rawatan semasa yang sakit gila, satu lagi rawatan yang kita panggil maintenance therapy ataupun rawatan untuk mengelakkan terjadinya serangan penyakit gout. So apa yang kita nak buat masa acute attack ni? Korang cakap kan sakit gila kan. So apa doktor nak bagi? Mestilah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit ni sangat-sangat penting dalam gout. Sebabnya siapa yang nak sakit kan? Saya tak nak. Tak tahulah kalau korang nak. Rasanya tak ada orang nak sakit kot. So kita akan bagi biasanya ada dua jenis ubat tahan sakit lah. Dia dipanggil satunya NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory. So non-steroidal anti-inflammatory atau NSAID ni dia bertindak dua cara. Satunya dia menghilangkan rasa sakit tu. Yang kedua dia mengurangkan bengkak-bengkak ataupun keradangan ataupun inflammation di kawasan-kawasan sendi tu. So kalau dah kurangkan keradangan tadi tu berlaku sebab pengumpulan uric acid dekat kawasan joint tu lah tadi. Dia macam makan lah you punya joint tu. Jadi kita nak prevent benda tu sebelum terjadi. So kita bagilah NSAIDs. Tapi ada orang macam, doktor saya tak boleh lah makan NSAID sebab saya ada gastric ulcer ataupun saya ada alahan. Jadi apa nak bagi? So
satu lagi jenis ubat yang kita boleh bagi adalah colchicine. Ataupun bilanya NSAID tu tak tahan. Macam, doktor tak cukup lah ubat ni, saya sakit lagi, saya tak tahan lagi. So, kita bagilah colchicine. Untuk maintenance pula, kebiasaannya kita boleh guna allopurinol. So, apa function allopurinol ni? Kenapa perlu makan allopurinol ni? So, allopurinol ni adalah ubat yang boleh menurunkan kadar uric acid dalam badan kita. Walaupun you tak kena penyakit gout ni, teruskan makan allopurinol ni sebab allopurinol ni penting untuk mengurangkan dan menstabilkan level of uric acid. Kita akan ada blood test lah apabila you makan allopurinol ni. Kebiasaannya kita buat blood test after 3 months or after 4 months. Mula-mula kita buat after 4 weeks. Kita nak tengok uric acid you ni dah turun ke belum turun. Dah capai target ke belum capai target. Kalau belum capai target lagi, kita kena tingkatkan dos allopurinol tadi. Kalau dah capai target, dan kita go on. Biasanya kita buat blood test lagi setahun sekali lah untuk monitor you punya gout ni. Sama ada masih lagi di tahap yang tinggi atau di tahap yang terkawal. Macam saya cakap tadi, kalau tak sakit pun kena makan allopurinol. Dan bila you kena nak sakit sekali lagi pun, you teruskan makan allopurinol tu. Jangan berhenti. Dan sekali lagi, kalau you ada allergic dekat allopurinol, apa nak buat? Kita ada lagi lah jenis ubat yang lain. Contohnya Fetzubostat dan lain-lain lah. Tak perlu risau pasal benda ni. Doktor akan uruskan. Okay, so see you next time. Kalau korang ada komen ke, nak tanya apa-apa ke, nak next topik apa ke, tinggalkan komen kat bawah. Okay, itu sahaja daripada saya pada hari ini untuk topik gout. Till I see you on the next video. Assalamualaikum. Don't forget to like, subscribe and share the love.